Setiap pagi syaitan sentiasa bertanya kepadaku 3 perkara berikut. Pertama, apa yang kamu akan makan? Kedua, apa yang kamu akan pakai? Dan yang ketiga, di mana tempat tinggalmu? Aku pun menjawab, yang akan aku makan adalah kematian, yang akan aku pakai adalah kain kafan, dan tempat tinggalku adalah kubur. Mendengar jawapan itu, syaitan pun lari menjauhi aku. Hatim Al-Asam, nama lengkapnya Abu Abdurrahman Hatim bin Mulwan. Dia juga sering dipanggil Hatim bin Yusuf, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf di wilayah Khurasan. Diriwayatkan bahawa beliau dijuluki ataupun dipanggil Al-Asam. Al-Asam ni tuli, pekak, kerana kisah berikut. Satu ketika ada satu orang wanita datang menemui Hatim untuk bertanyakan suatu masalah. Tiba-tiba wanita tersebut kentut sehingga wajahnya kemerahan kerana malu. Untuk menutup rasa malu wanita tersebut, Hatim berkata, "Kuatkan suaramu." Pada masa itu Hatim pura-pura tuli, tidak mendengar kata-kata tetamunya dengan jelas. Mengetahui perkara tersebut, wanita itu merasa gembira dan hilanglah rasa malunya kerana dia yakin bahawa Hatim tidak mendengar bunyi kentutnya. Setelah kejadian itu, wanita itu menyebarkan cerita bahawa Hatim tuli, sehingga kemudian beliau masyhur dengan nama Hatim Al-Asam. Al-Asam. Ini Hatim memang terkenal sebagai satu orang ulama tasawuf. Ini dia punya dialog ataupun komunikasi dia dengan syaitan. Dia kata, ini bisikan dia, tapi benda ni molek bukannya tak molek. Dia kata pagi-pagi, dia kata syaitan tanya 3 benda. Dan sebenarnya bukannya tak tunggu nak jadi macam Hatim, kita pun lagu tu lah juga. Syaitan ni maknanya bila kita bangun pagi, syaitan dia macam ada bisikan dekat telinga kita. Kan? Nak makan apa hari ni, nak pakai apa? Kan? Lepas tu tempat tinggalmu macam mana, di mana? Ya. Jadi benda-benda yang seperti ni bermain dalam fikiran kita ataupun dalam di telinga kita dalam bentuk bisikan. Baik, maka dia kata ni bukan jawab pada direct pada syaitan dah. Maknanya dia jawab terus, benda ini adalah satu bisikan daripada syaitan nak was-waskan kehidupan dia, ya. Supaya dia bila sebut nak makan apa, mula dah, hari ni tak apa cukup ni. Itu masa itulah duk fikir macam mana nak tipu orang, nak rasuah ke dan sebagainya. Jadi bila ditanya nak makan apa, maka dia jawab, okey. Dia kata, aku kalau nak mikir, maksud dia gini, aku kalau nak mikir bab makan ini, ialah makan juga. Tetapi bila aku fikir bab makan, aku dah fikir mati tu nak makan aku. Mati tu akan makan aku. Jadi dengan sebab itu bila aku ingat pada mati, kan, dalam keadaan aku juga nak makan, maka aku akan makan benda yang boleh menyebabkan aku ni ada preparation untuk mati. Benda-benda yang boleh merosakkan aku di alam kubur nanti, aku jauhi. Sama ada makanan hasil daripada tipu muslihat kita ataupun rasuah dan sebagainya, benda tu kita elakkan. Jadi itu yang dimaksudkan. Dan yang kedua, dia kata, bila ditanya pakaian kamu apa dia, jadi dia jawab benda yang kesudahan pakaian aku. Kesudahan pakaian aku ialah apa dia? Kain kafan. Maknanya pusing dipusing, maknanya Hatim ni, dia orang tasawuf lah. Tak kira Hatim siapa, orang yang ada kesucian jiwa dia akan ingat kepada mati. Sebab bila ingat pada mati ni, dia banyak benda yang dia boleh kontrol kita punya perasaan, ya, automatik. Benda-benda yang tak elok tu dia akan kita dapat jauhi dengan automatik. Jadi dia kata pakaian aku, dia kata kain kafan, ya. Jadi bila mikir bab pakaian, maka pada masa itu ingat pada kain kafan, kita akan jadi slow sikit, ya. Sebab ada satu kebetulan ada
berjalan dengan kawan-kawan. Saya tengok mana cara dia membeli pakaian tu, saya duk fikirlah luar biasa lah. Jadi saya kata, entah macam ni ke cara anda memakai? Dan saya beritahu dia, mana kita buat calculation, kalau dia beli satu pakaian bernilai 100, tapi masa dia beli tu, konon-konon nak gaya, entah dia tak tahu gaya lagu ni. Dia kata ya, katalah 300, itu gaya. Sebelum gaya, tanya lagi dia kata, banyak. Jadi saya kata, kalau lagu ni keadaan anda beli, anda ada rasa kalau anda boleh hold, boleh block anda punya nafsu nak beli pakaian, sedangkan pakaian yang lama masih ada. Anda ingat dalam masa 2 tahun anda boleh pergi Mekah untuk umrah, berkaji. Ya. Dia kata memang betul pun, sekitar 6,000 dia kata dalam masa 2 tahun tu. Dia kata memang itu pun 6,000, dia kata mungkin lebih. Maknanya tuan-tuan, di sinilah kita nampak bila kita ikut sangat kehendak nafsu kita ni, kadang-kadang dia tak ada nak mikir. Ya. Saya kata kalau anda beli benda ni kerana badan anda besar, okey. Tapi kalau badan itu dia standard, tak adalah besar, tak ada kecil apa benda, okey. Buat apa nak nak membeli pakaian yang berlebih-lebihan? Saya berani cakap lagu tu ke dia, sebab saya tahu dia tak pergi Mekah lagi. Duit banyak. Ya. Jadi kalau anda kompo, anda pergi Mekah, kata anda senang. Anda kata anda ni sekarang ni, anda rasa anda ada masalah jiwa, anda kata. Memang pun dia adalah, dia kata dia serabut. Orang meniaga banyak duit, serabut. Lepas tu saya kata duit bukan penentu kebahagiaan hidup. Jadi anda kata kat dia, anda okeylah, tak apalah, anda beli dah, anda banyak duit, anda belilah pakaian banyak mana pun. Anda ada duit, anda pergilah Mekah, cari ketenangan di sana. Ya. Belajar macam mana sembahyang taubat, sembahyang sunat hajat, dah siap cantik semua, anda pandai semua tu, anda pergi Mekah, berdoa kat sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maknanya bagi kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dan akhir sekali bila ditanya tempat mana kamu nak tinggal, macam mana keadaan ni, kita pun mikir juga tak. Sekarang ni rumah kita kecil, otak kita ni kadang-kadang mari-mari bangun pagi besok dia mikir, dia berasa nak repair, nak renovate rumah sebagainya. Yelah, benda tu pun bukannya haram, cuma nak ceritanya bisikan syaitan tu, dia mari usik perasaan kita. Jadi untuk nak suruh maknanya jiwa kita ni tidaklah kelangkabut sangat. Dah tak ada duit, biarlah dulu ada duit kita beki, kita repair, kita buat baru. Tapi dah tak ada duit ni, jangan sampai nak menipu, nak rasuah. Itu yang dimaksudkan. Jadi cara nak suruh mikir lagu tu ialah caranya apa dia? Dia kata tempat tinggal aku dikubur. Sebab ini, benda ni saya dah cerita juga pada tuan-tuan. Satu cerita di mana ya kita ulang baliklah cerita tu, kot boleh membantu untuk kita jadi okey sikitlah dalam bab rumah ni. Satu orang tua Mekah pun tak pergi lagi. Umur dia masa tu saya ingat, saya tanya dia 63 lebih kurang. Dan dia ahli surau, ahli masjid lah. Ya, orang masjid orang panggil. Ya tak? Dia jemput ceramah saya masa tahun ni, lamalah tahun 90-an. Jadi oleh kerana kita ni rapat dengan dia, kita beritahu dia, pakcik kena pergi Mekah dah. Dia dah pencen dah lama, umur 63. Dan bila kita cakap lagu tu, dia kata nak pergi juga Mekah kata. Tapi nak buat rumah dulu. Umur 63 ni. Rumah dia dah ada dah. Cuma nak buat rumah yang lebih besar. Ya. Jadi kita pun lah yang dah rapat ni duduk cakap kop maknanya boleh dia makan lah. Boleh makan dan dia pergi ke Mekah dulu buat haji. Dan kalau dia pergi jumpa tabung haji pun, anda rasa kalau dibuat rayuan garanti lulus punya. Boleh pergi. Tak pikat dengan kota dah umur dia tu. Dia pun ada duit, anak pun hebat-hebat belaka, jurutera pensyarah apa benda. Okey. Last kali dibuat juga rumah. Tak apalah, buat benda pun tidak haram. Tapi nisbah dia ada satu orang je anak lagi. Anak dia seorang je lagi. Maknanya dia tanggungan dia tu kira-kira dah habis lah. Hak seorang tu pun adik-beradik anak-anak dia yang tanggung, saya ingat. Maknanya boleh sangat kalau dia nak pergi Mekah, tapi dia tak pergi, dia buat rumah, buat. Tetapi tengah-tengah saya buat kuliah subuh di Masjid Ar-Rahim, Masjid Asy-Syakiri pada masa tu. Anak dia mari mengah-mengah, anak bonsu dia. Dia kata, "Ustaz, ayah tak ada dah." Cuba tuan-tuan tengok. Ayah tak ada dah. Masa tu saya ingat lagi dia punya jarak dia tu dengan dengan kenduri syukur duduk rumah baru tu lebih kurang 3 bulan je. 3 bulan duduk mati.
sayang. Umur 63 ni saya selalu sebutlah untuk saya dan juga tuan-tuan. Tak usah mikirlah tentang nak buat rumah baik apa ni cantik-cantik. Rugi. Nah, kalau bini kita umur 50, kita mati, bini kita kahwin lain, lagu mana tak? Kena mikir lagu tu. Baru confirm tak jadi nak buat rumah. Umur 63 bukan kata tak boleh. Nak buat-buatlah, tapi maknanya kalau mikir lagu tu dia lain sikitlah. Tapi ajaran tasawuf dia tak mikir bab bini kita. Dia mikir bab, dia kata tempat tinggal aku kubur. Dah fikir kat 63 ni umur Nabi dah. Umur Nabi mati 63. Ya. Jadi kalau dah fikir lagu tu, insya-Allah lah mana kita maintain mana ada lah. Anak-anak pun semua dah ada rumah belaka. Rumah dekat-dekat. Anak Taing Gaya pun saya tengok sendiri. Taing Gaya pun tak ada anak di rumah dia sebab anak-anak duduk keliling Kelana. Jadi tak perlu dari sudut rumah tu dalam usia dia 63 tahun. Kalau umur 50 ke 55 pun saya ingat okey lagi lah kalau nak buat rumah baru. Tapi 63 ni tak kena sangatlah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.